Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Ni. Okay, hari ni kita akan share sikit tentang carburetor. Carburetor seperti yang kita tahu lah, dalam dunia modi ni biasanya bila kita dah modi block, dah modi semua, dah naik CC semua kan, kita kena upgrade juga carburetor, iaitu dia punya feed lah, tempat untuk dia orang alat untuk support minyak dengan angin lah, minyak dengan udara yang betul lah. Sebab kalau CC besar, carburetor kena besarkan sikit. Boleh je. Cuma sekarang ni kita cerita pasal teori sikit. Boleh ke carburetor kecil masuk kat spek besar? Dan sebaliknya lah, boleh tu carburetor besar masuk kat spek kecil? Ke ada range dia? Ya, memang ada range dia. Range dia lah, ada dia berkaitan dengan cubic dia punya kapasiti udara yang lalu kat situ, dengan dia pencampuran udara. Sebab setiap carburetor ni ada minimum air flow, minimum air flow yang boleh masuk dalam ni. Cubic dia berapa banyak. Semakin besar ni, semakin banyak udara kena masuk minimum. Semakin kecil, semakin limit lah. Dia ada limit lah. Dia ada limit. Kalau kita pakai carburetor kecil, dia akan limit dekat high RPM. Dia akan limit macam tak cukup dah. Minyak menjet besar pun tak pergi dah. Minyak besar pun dah tak pergi dah. Pula full throttle pun dah tak pergi dah. Minyak dah terlebih dah. Pelat dah nak hitam dah. Motor tak pergi juga dah. Full throttle dah tu tak pergi. Maksudnya yang tu dah tak boleh dah. Nak upgrade menjet tak boleh dah. Dah nak hitam dah. Jadi kalau kita letak lagi menjet yang besar, tak boleh dah. Tak ada buat apa dah. Jadi kalau keadaan macam tu, bila full throttle, menjet dah besar tapi still lagi macam motor boleh pergi lagi tapi rasa tak boleh pergi. Limit kat carburetor lah tu. Nak tahu motor carburetor tu boleh support tak boleh support, maksudnya kecil, ialah bila kita half throttle, motor tu pergi. Bila kita tarik sikit lagi, 3/4 throttle pergi lagi. Daripada 3/4 hingga full throttle tu dia pergi lagi. Maksudnya dia full throttle dia macam tak cukup, dia pergi lagi. Sepatutnya masa 3/4 hingga full throttle tu, dia bah berat, dia tak nak pergi mana, tak ada respon sangat. Kalau still lagi ada respon 3/4 hingga full throttle, macam respon dia naik. Ada respon, ada lagi, maknanya carburetor tu kecil lah. Biasa kalau korang 3/4 throttle mengerang dah kan, kau tarik full throttle sama juga mengerang gitu juga, tak ada beza. Maksudnya carburetor cukup. Cukup lah. Sebab tak ada beza. 3/4 laju tu juga, pulah lagi tak ada apa, sama je. Maksudnya enjin tak minta lah. Kalau pulah pun enjin tak minta lah. Ni 3/4 laju, pulah lagi full, lagi laju. Maksudnya enjin minta lagi tu. Maksudnya tu carburetor kecil. Simptom carburetor kecil lah tu. Lepas tu carburetor bang. Kalau kita carburetor besar, macam ni besar, masuk kat enjin standard bang, boleh ke? Dia kalau carburetor besar masuk ke enjin kecil, masalah dia bukan kat high PM tadi, kat orang kata cut off tadi. Dia masalah kat bawah. Nak setting tu payah. Sebab dia ni pilot jet apa semua tu, dia ada minimum airflow lalu kat sini. Jadi korang masa setting tu boleh kot. Masa setting idling tu mungkin boleh dan dah dapat timing tu. Tapi korang blip pulah macam main-main. Dia macam dia macam bobok. Bila start pulah dia bobok. Udara tak laju masuk sebab CC kecil. Sedangkan carburetor ni besar, boleh nak main, kau kena pulah slow. Pulah slow, tak boleh pulah mengejut. Seketul tak boleh. Carburetor besar. Itulah simptom-simptom dia. Carburetor kecil, carburetor besar. So hari ni kita cerita lagi tentang komponen-komponen dia dan juga apa fungsi dia. Apa jadi kita pulah skru ni, apa fungsi. Bila korang tahu fungsi, aku cerita next step korang boleh faham, insyaAllah. So ni carburetor racing Untuk ESP Dream plug and play je lah. Cuma dia punya, untuk ESP Dream kabel dia kan panjang, jadi korang kena lapik washer ke ataupun pakai potong pipe besi ke apa semua yang sama halus dengan ni, panjangkan sikit. Sebab dia pendek sangat, nampak. Jadi dia akan, bila kau pasang kabel nanti longgar gede. Jadi kau letak adapter kat sini, reka sendiri je, pakai pipe keras ke apa semua, sumbat kat sini, baru pasang kabel dia tu, nak lapik je biar kabel tu tergap sikit. Macam tu baru korang boleh pasang lah dengan cantik lah. Dia punya free tu terlalu banyak tu lah. Tapi dia tak ada masalah bang, nanti kan free banyak, nanti kan tak full throttle pula. Jangan bimbang. ESP Dream throttle dia sangat banyak, dia punya range of pergerakan tu sangat banyak, dia memang terlebih lagi. Bila aku pakai carburetor ni kat ESP Dream, macam asas pendek sangat situ. Walaupun dia tak ada free,
pulah krik, pendek je. Kalau ESP dia standard boleh pulah macam tu. Boleh pulah banyak. Macam tu. Jadi carburetor ni kalau ESP tu plug and play je. ESP high power lagi plug and play, tak payah lapik. Ni memang sebenarnya dia ni setting untuk high power ni. ESP high power. ESP high power ni plug and play je. Memang ESP high power memang pendek benda ni. Masuk je. Pulah-pulah sikit je kalau longgar. Kalau yang ESP dia pulah habis pun dia punya setting meter ni. Ni benda ni ada pulah ni. Kat tempat ni kat bahagian throttle. Ni bahagian throttle, contoh dia boleh pulah bagi panjang lagi, bagi pendek lagi tu dia. Tapi tak lepas. Tak cukup. Tengok ni ujung dia. Kalau boleh pasang adapter kat sini, lapik dulu sebelum masuk kat carburetor racing ni. Stabil lah sikit, cantik lah macam aku buat dulu. Okay, tapi sekarang aku dah pakai slide petak. Jadi yang ni bukan apa, tak ada support macam aku cakap. Spek 56 je. Aku rasa macam motor aku boleh pergi lagi. Tapi macam full throttle dia macam lambat dia tak. Macam dah full throttle dah. Dia memang full throttle tak, aku rasa kalau pulah lagi mesti ada lagi aku rasa. Jadi carburetor ni macam dah ada limit dah. Sampai limit untuk spek 56. Sepatutnya ada satu lagi model jenama yang sama, dia slide dia besar sikit. Slide dia ni 20, aku pakai 24. Dia ada 28 slide ni. Tapi masalahnya lubang ni kecil pula. Lubang ni sama. Lubang ni 24, slide je dia besar. Maksudnya squeeze bank dia tu ataupun respon dia je cepat. Tapi dari segi final intake dia tu sama je. Jadi aku rasa sama juga. Mungkin orang kata boleh bang upgrade dia punya ni main jet besar sikit. Tapi aku malas dah nak upgrade main jet ni. Jadi aku kata biarlah combine tukar carburetor tu besar 28 terus, yang betul 28 punya. Saiz carburetor diukur melalui lubang las ni. Saiz carburetor diameter dia. Carburetor 28. Lubang ni bukan depan ni. Depan ni salah ni. Ada orang ukur depan ni. Saya punya 42. Gila benda. Bosanya carburetor kan 42, aku 28 je. Betul aku ukur 42 doh. Salah. Jangan ukur depan ni. Jangan ukur slide. Jangan ukur slide. Memang ada orang ukur slide ni, tapi sebenarnya aku cakap carburetor ni ada slide 28 tau. Slide 28 tapi lubang dia 24. Ni slide 24, lubang 24. Jangan ukur slide juga. Slide pun kadang-kadang tipu juga. Dia squeeze je. Dia besar kat slide tu besar, tapi kat lubang belakang kecil. Dia besarkan slide jadi lebar. Jadi angkat sikit, zup, udara masuk sebab ruang dia lebar. Jadi udara masuk kat bahagian bawah tu banyak. Kalau slide petak lagi gila. Lebar macam tu slide petak 28. Angkat sikit je, zup, udara banyak gila masuk. Slide petak, sebab slide petak tu kena pandai control sikit. Sisi kecil tak boleh pakai, sebab tu slide petak carburetor ni 28, slide petak kena pakai 26. Ramai orang kata 26 baru sedap. Sebab 28 tu rasanya besar bang. Yelah. Sebab aku ada pakai. Aku tengah pakai sekarang. Dah memang gila lah nak setting. Kalau carburetor 28, spek baru 56 standard modi, tu terlalu besar bagi setengah orang. Biasa orang pakai slide petak 26 untuk spek ESP 56 standard modi. Nak sedap lah, kata senang nak kontrol, nak sedap, nak blip. Tak perlu tu kontrol. Aku sekarang ni memang kontrol slow, kena lembut, kena feel. Bagi lepas memang senok. Memang senok. Dia banyak bagi fit. So lagi pun carburetor petak ni power jet. Okay, yang ni pula komponen pula kita cerita. Cara nak ukur tadi dah tahu dah. Ukur saiz ni tau, lubang las ni, diameter dia. Kalau ES5 pendek je. Memang o-ring dia o-ring sama dengan EF5 ni. EF5 dia tapi lubang dia tak besar macam ni. Ni lubang 24. ES5 dia lubang rasa 18 je. 18-19 je. Kecil je lubang dia. Lepas tu bang, yang mana nak senang setting bang? Carburetor kecil ke carburetor besar? Maksudnya untuk spek lah. Kalau spek saya 56, boleh pakai 26, 28 kan carburetor. Tapi saya pakai carburetor standard lah. Lagi senang nak setting carburetor kecil untuk spek besar daripada nak setting carburetor besar kat spek kecil. Sebab carburetor besar ni payah nak setting. Kalau orang carburetor besar senang nak setting, ramai orang pakai carburetor besar rasanya. Ramai ES5 standard pakai racing punya. Susah, tak boleh. Carburetor besar nak setting kecil lagi mencabar daripada setting carburetor kecil nak setting spek besar. Lagi senang carburetor kecil. Sebab tu pemain-pemain pakai carburetor standard senang nak setting. Walaupun macam boleh pergi lagi lah. Memang boleh pergi lagi, tapi carburetor kecil dia ada limit lah. Sebab tu besarkan lagi. Ada orang macam boleh lubang ni untuk carburetor standard, semua modi carburetor standard lah. Zaman dulu-dulu memang modi barang yang ada je. Tapi sekarang ni kita ada jual dah. Yang ni harga mahal daripada slide petak lagi. Yang ni Vietnam punya, Vietnam teknologi ATE, ataupun dia ni ada jenama lain yang model sama macam ni, Vietnam juga. Dia orang panggil dalam, kalau kat Shopee ke Lazada dia panggil apa, Wave 125 slide besar, big slide. Kata je carburetor Wave 125 big slide. Kadang-kadang keluar carburetor ni memang besar. Ni punya takut sama sebiji standard.
Dia ada siap ada minyak kat sini, benda kontur minyak, tutup minyak, buka tutup o-ring dia sama dengan tu, tapi dia lagi besar saya tabung dia ni. Spare part ni kena bawa spare lah kat kedai, biasanya mungkin ada kot. Aku pun tak tahu. Ni getah dia aku cabut, aku letak sini. Walaupun dia melekat sini senang sebab kat sini dia goyang-goyang, gerak-gerak. Takut tak tepat, jadi aku lekat kat situ, baru senang nak tutup. Slide dia 24, tapi aku tak ada caliper ini, tak buat caliper. Slide dia 24, jarum dia adjustable. Ni jarum tengah. Dia punya main jet untuk spek carburetor ni lah carburetor lain. Nak tahu main jet yang mana? Yang ni, yang tengah ni. Main jet ni saiz dia 85 short, pendek. Dia jangan tengok nombor tu, dia tengok ada flow dia lain-lain. Jenama lain flow, lain tu jangan ingat 85 besarnya. Tak. Kecilnya ada orang kata kecil, ni besar. Ni besar ni aku rasa sebab lubang dia sama luas dengan lubang 90 lebih. Tapi dia lagi besar, dia 90 lebih walaupun 85. Pilot jet dia saiz 40 ni semua okey lah. Okey, fungsi-fungsi lah. Lupa pula. Ni main jet ni fungsi dia untuk bagi feed minyak akan mula masuk bila kita start. Dia sebenarnya masa starting tu tutup rapat, biasanya main jet dia tak main lagi. Ramai orang kata dah start dah. Tak, dia bila once kita naik sikit, tak silap 1/8 daripada total slide ni naik. 1/8 je. Boleh kurang 1/8 sikit je. Naik sikit, blip sikit, baru main jet overlap dengan pilot jet. Dia sistem overlap tau. Jangan ingat pilot jet ni awal-awal je, lepas tu tak pakai. Tak, pilot jet akan bermain sepanjang throttle buka mana-mana. Pilot jet akan main lah. Minimum maksimum je. Pilot jet akan main dulu masa throttle bawah 1/8 ataupun lepas macam tu, pilot jet. Bila kau blip 1/4 ke 1/8 hingga 1/4 tu, masa tu dah ada overlap antara main jet, pilot jet, main jet, pilot jet. Masa tu lah masalah dekat jarum ni nak setting. Blip tu lah nak setting. Jadi yang pertama sekali, pilot jet ni ada saiz-saiz dia dah. Dia akan kontrol udara masa idling. Ni pilot jet punya kontrol angin. Ni lubang ni untuk campurkan udara, pilot jet akan masuk tengah ni. Masuk kat sini, dia akan bercampur udara. Dia macam gini. Sebab orang nak tahu, bang, pulah belah mana? Konsep dia, bila kita buka ke kiri, udara akan banyak masuk. Jadi udara banyak, minyak sikit. Dia percampuran udara. Dia gini. Lubang ni, dia kontur udara yang lalu dekat corong. Contoh ni pilot jet lah. Dia besar kan, pilot jet dia besar. Ni ada pilot jet besar ni. Lepas tu udara lalu sini. Lalu. Semakin laju udara lalu. Lepas tu, dia gini kan. Minyak udara sini. Lepas tu atas dia ni, dia percampur udara sini. Udara lalu laju atas ni. Dia akan sedut minyak dengan udara yang kita campur dekat skru ni. Kalau kita buka udara banyak, minyak sikit masuk. Bila kita ke kiri, jadi minyak sikit, udara je banyak. Udara bypass tu banyak. Jadi lean lah. Bila kita ketatkan ke kanan, minyak banyak. Minyak je naik. Sebab tu masa kita ketatkan, kita dah nak start, kita kena buka dulu satu setengah macam tu. Start motor boleh hidup, baru kita main ke kanan ke kiri. Jadi ni konsep untuk pilot jet. Ke kiri, pulas lawan jam, udara banyak masuk, minyak kurang ke kiri. Makin ke dalam, minyak banyak sebab kita tutup lubang angin depan. Jadi yang disedut oleh udara yang besar mainstream je tu adalah minyak sahaja. Udara tak ada langsung, jadi minyak lebih. Aliran udara percampuran minyak udara pilot jet paling terbaik tanpa stuttering. Stuttering ni adalah satu pusingan dan ke atas. Bawah satu pusingan tidak stabil. Kalau kita, bang, saya pula ni setengah pusingan je. Lepas tu kalau lebih satu pusingan macam dah macam kurang minyak dah, bang. Masuk pilot jet kecil sangat. Besarkan pilot jet supaya pusingan dia melebihi satu pusingan, tidak melebihi 2,5 pusingan. Dia kata 1,5 kan terbaik. Ya, terbaik. Tapi limit kat mana? Ada limit dia. Jangan kata 1,5 tak sampai 1,5 ubah lagi. Tak perlu ubah. Dia ada limit. Limit dia pusing skru ni, timing kena naik tau. Masa buat pilot jet ni, timing kena naik sikit je. Tak perlu naik banyak sampai tak. Naik sikit daripada timing biasa. Ringan sikit daripada biasa, baru tune benda ni. Bagi timing tinggi. Timing tinggi, pulas benda ni. Jangan main throttle, jangan blip. Pulas benda ni, skru timing ni sampai timing tinggi, dah hidup dah motor. Tinggi macam tu. Baru main skru ni. Kalau buat idling, kau main skru ni tak tepat sebab bila kau blip dia lain. Jadi kena naikkan sikit. Timing dia sampai 2,000 ke. Sikit je, jangan naik 3,000 tinggi sangat. 2,000 je. Gitu je. Cari yang paling tinggi. Lepas tu kira pusingan dia berapa. Tadi setengah. 1,5. Cantik, terbaik.
Lebih pada 1 dah. Okey. Lepas tu ada yang tu pulas. 2 okey. Lepas tu 2,5 dah bobot 2. 2 okey. Pulas lagi. Ada yang tu 2,5 tinggi. Lebih pada 3 naik tercabut skru. Tak mati kak. Dia naik. Tu pilot jet besar sangat. Tu pilot jet besar sangat. Dia 2,5. Jangan lebih 2,5. Kalau maksud 2,5 dah drop, okey tu. Kalau bang 2,5 okey bang. Lepas tu 2 lebih sikit, 2,5 lebih kat knot ketiga tu baru bobok. Okey tu. Besar tu. Tu orang setting racing memang ambil 2 ke atas. Antara 2 hingga 3. 2,5 tu racing. Supaya masa masa engine braking, high RPM engine braking, engine tak meletup. Betul-betul. Pom. Exhaust tak meletup. Maksudnya pilot jet besar cantik. Tapi jangan bawah pada 1 pusingan. Maksudnya udara tak cantik ke. Timing kau akan bawa pilot jet kecil. Kau cari pun timing tak dekatnya. Tak pam. Kalau pilot jet besar memang dekat, tapi masalahnya plate hitam. Tak nak juga. Tu kau cabut skru pun motor hidup kan tu. Tak nak. Itu tak nak. Okey. 1 hingga 2,5 pusingan. Tu cara aku. Kalau orang kata 1,5 lah. Tak. Tu cara aku. Ni pengalaman. Jangan kencam. Kita pengalaman. So ni timing. Lepas tu ada orang kata, bang, ni tak ada power jet kan? Tak ada. Power jet tu adalah dia bypass yang hidup depan pada slide. Dia 100% hidup berdasarkan kelajuan angin maksimum untuk kereta ni. Kalau angin paling laju masuk slide paling besar buka, baru pilot jet tu biasa duduk atas. Paip daripada ni dia sedut daripada takung minyak naik atas ni, skrup duduk atas ni, dia akan tembak masuk sini. Tu pun kena setting juga. Kalau dia keluar trigger awal sangat, takut bobok pula minyak lebih. Kalau trigger lewat sangat, takut kering. Dia tak ada overlap dia starting dia pilot jet. Kita beli dalam 1/8 tu, main jet dah start masuk. Dia dah overlap dengan ni tadi. Yang control overlap mana ni? Jarum ni yang control overlap. Jarum yang takut 5 tu kan. Itu control overlap antara. Kalau kau angkat, maka dia akan masuk awal sikit. Dia akan overlap jangan sikit. Okey. Ni pilot jet graf di sini. Lepas tu ni main jet, dia overlap rapat sikit. Kalau jarum tu kau angkat lagi reach, lagi banyak. Jadi plat hitam sini. Kau beli asal plat hitam lah. Sebab rapat sangat. Turunkan sikit jarum, naikkan sikit jarum, lean. Okey, jarum dia ni cerita jarum dia ada clip. Ni dia punya retainer, ni punya jarum, ni ada clip. Okey, clip ni tengah tak nampak sangat. Okey, tapi ada clip lah. Ada 5 ni lah orang kata. 5 takuk. Jadi ni tengah-tengah. Clip ni makin ke atas makin lean. Makin ke atas clip ni, dua atas sekali dia akan lean sebab dia tutup lubang tu. Okey, bila kita angkat jarum ni, lagi respon lagi cepat lah. Jarum ni ada halus dia, tebal dia. Makin turun ke bawah makin tebal, makin overlap tu makin banyak. Dari pilot jet dia makin awal masuk. Kau flash je turun minyak masuk. Jadi kalau plat hitam, masa timing idling okey, tak ada pun lepas set pilot jet buka plat putih, tapi bila pasang balik hidup kita beli plat hitam. Plat hitam maksudnya overlap dia. Overlap blip saja, bukan full throttle blip plat hitam maksudnya mana ni terlalu rapat. Kau akan turun sikit. Tapi bang masa dah saya dapat atas sekali dah. Tu masalah lain. Tu memang komputer kau ada masalah ataupun pilot jet kau besar sangat. Tak boleh rasanya takkan berlaku gitu. Kalau letak atas sekali kau blip, biasanya takkan hitam pula. Tahu hitam tu mungkin main jet terlalu besar tu. Sebab pilot jet okey, bila kau idling mati enjin, tengok pula putih. Lepas tu start balik kau blip, tengok plat hitam. Plat hitam rasanya benda ni. Kalau kau tengok benda ni dah atas sekali dah, paling ringan, paling nipis dah minyak, paling kurang dah minyak. Hitam juga. Main jet tu. Kecilkan main jet kau besar sangat, blip pun dah minyak banyak sangat masuk. Tapi rasanya takkan berlaku. Kalau berlaku gitu, ada masalah tu. Ada masalah lain. Patutnya bila blip dulu, plat tak hitam, okey tu. Ataupun plat kuning sikit, okey. Tapi plat hitam, angkatlah satu mata. Bermula start satu mata tu. Tapi kalau kau blip enjin mati. Nak mati. Ni turunkan gitu, bagi reach. Daripada tengah tu turun satu dulu. Lepas tu start balik motor. Okey lah, tak ada lah bobok tadi. Yang kita pulas ketul tu enjin mati tu. Kalau pulas ketul enjin mati, maksudnya jarum ni tinggi sangat. Tinggi sangat. Clip dia tinggi sangat lah. Kena bagi reach sikit. Ataupun bagi reach. Tu ayat dia senang, bagi reach. Ke atas jarum ni reach, ke turun bawah ataupun clip dua atas sekali makin lean. Jadi blip. Tak ada dah stuttering tu. Apa tu, tengok pula balik. Dah kuning dah sikit-sikit. Okey tu, tadi putih macam bersih pula. Bila kita blip pun bersih je pula, tadi hitam pun. Maksudnya kering tadi, sebab tu kau blip mengejut dia mati. Kering sangat, minyak tak support. Jadi angkat sikit jarum, bagi minyak banyak sikit masuk, overlap dia. Baru okey, jangan turun lagi. Kalau turun lagi boleh saja nak tahan. Kalau turun limit berapa?
Turun limit, hitam dah, pelak dah hitam. Memang dia sangat sensitif. Satu klip pun dah sensitif. So klip tadi atas balik, patah balik atas. Banyak kerja lah, tapi puas hati. Okay, bleed dah settle, pilot jet dah settle, jarum dah settle. Main jet pula. So main jet full throttle. Main jet, okay, kau bawa motor kau. Lepas tu full throttle macam biasa. Full throttle. Tekan clutch. Kalau yang tak ada clutch tangan, clutch kaki. Lepas tu matikan enjin. Lancar. Parking tepi. Lepas tu bagi sejuk sikit, tengok plug. Itu je. Tu cara yang terbaik lah. Ada orang tu pakai ada bawa-bawa. Bahaya juga. Takut minyak terkurang. Kau nanti kau jam piston. Okay, minyak terkurang. Siapa nak, dia nak sampai top speed. Macam dia break sendiri. Bahaya tu. 3 kali break. Senyap. Piston dah lekat. Tak boleh. So jadi car setting kita kalau ada begitu, sebelum kau buat full throttle tu dah ada gitu, maksudnya confirm lah tu minyak kurang. Tapi berhenti dulu, check dulu plug. Kalau plug hitam maksudnya tu minyak terlebih. Dia bobok. Tapi tu cara dia. So yang pilot jet jarum jangan jarum tu jangan ubah dah. Jarum tu jangan jarum tadi. Tak. Jarum tu dah settle. Ramai orang ubah balik jarum. Jarum sekali je. Pilot jet jarum sekali je setting. Cukup. Yang lain tu semua main jet punya kerja. Masalah. Tapi saya plug Steve ni cantik bang, 1.5 pusingan bang, tapi plug hitam bang. Jarum tadi kalau angkat sikit jarum tu, kalau letak atas sikit, maksudnya turunkan jarum ke bawah. Turunkan jarum ke bawah, letak ni atas, bagi lean sikit. Bagi lean. Jarum ni naik atas, bagi lean. Turun ke bawah, bagi reach. Kalau kurang minyak turun, kalau lebih minyak naik atas. Klip gitu faham? Okay, satu-satu je naik, jangan naik banyak. Satu klip sangat banyak beza dia. Okay, bila dah dapat dah, dah okey, blip cantik, plug dah hitam. Tapi setiap kali tu cuci plug hitam tu. Nanti kau kata hitam juga bang. Kau cuci belum tadi? Tak cuci ke? Cuci dulu. Ambil berus, cuci. Okey, putih dah, pasang. Blip, dah cerah dah. Cantik lah. Dah kuning. Kuning tu cantik lah. Kuning keperangan. Jangan hitam sudah. Pegang-pegang pekat tak apa. Jangan hitam sudah. Lebih tak apa, jangan kurang. Kalau jangan terlebih tu, hitam tu janganlah. Lebih maksudnya pegang pekat, pegang cair, gitulah. Setting cantik. Okey. Apa lagi yang bahagian karburetor yang tu? Bila nak tukar pilot jet main jet yang tadi lah, setting pilot jet. Pilot jet tu kalau pusingan dia, setting kurang pada 1 pusingan, ingatlah timing tinggi sikit, jangan idling. Naik sikit. Okey, cantik. Okey tu. Jangan tinggi sangat. Lepas tu main lubang angin ni. Pilot jet. Kau Gustan atau mau masuk Okey, kau masuk dalam dulu. Biasa masuk dalam dia akan mati. Tapi kalau kau masuk dalam sampai rapat, ruang enjin hidup lagi, maksudnya pilot jet kecil. Patutnya kau rapat ke dalam, nak mati ataupun mati mati. Biasanya mati. Tapi kalau jangan tu lagi Gustam balik. Tapi kira berapa pusingan ataupun kira pusingan starting kau, setting starting tadi primary kedudukan dia berapa pusingan dah. Aku pusingan start jadi 1.5 dah. Jadi Gustam setengah pusingan, jadikan 1 pusingan. Gustam setengah hidup makin tinggi je Gustam, makin dalam makin tinggi, maksudnya pada jet kecil. Tapi daripada 1.5 tu kau masuk ke dalam, dia macam dah mati ni. Okey, tu cantik tu paling jet besar dah tu. Gustam balik 1.5 pusingan, Gustam lagi kedua pusingan, sikit-sikit 1.4 sampai cari timing paling tinggi. Tinggi jatuh dia, cari yang paling tinggi, paling ke arah reach, ke arah dalam. Dia sini tinggi, ke kanan tu. Ambil yang tinggi ke kanan tu, ke dalam tu, bagi minyak lebih. Okey, stop, matikan enjin ni. Lepas tu dari bila makin tadi tu, kadang-kadang lupa berapa pusingan ni. Okey, kejap dari sini 1 2 3 3 setengah kita. Dalam sekali kira-kira balik, pusingan dia tu adalah setengah kira. 1.75 pusingan. 1.75 pusingan. Okey tu, cantik. Lebih pada 1 pusingan, tidak lebih pada 2.5. Okey dah tu. Tapi kalau nak, sebab kalau kau tukar pilot jet main jet pun kena rapat gila, kena cari. Kalau nak pilot jet besar sikit boleh tak? Boleh, tapi takut terlajak. Tapi sikit naik satu mata okey lah. Kalau pilot jet ni dia naik 5 pula. Naik berapa lah dia, tengoklah dia 42. Lepas tu naik 2.5 rasa. 42.5, 40, 42.5, 45 gitulah, naik gitulah. Ikutlah dia ada tu. Tapi biasanya kalau dah dapat 1.5 pusingan ke atas tu, okey tu. Bawah 1.5 aku tak suka sangat kan. Aku 1.5 dan ke atas. 1.5 ke 2.5 aku punya setting. Kalau kau tengok dalam manual mungkin lain lah. 1.5 ke 2.5 duduk dalam tu, 1.75. Okey, 2 pusingan bang. Cantik. Aku paling suka 2 pusingan. Okey. Tu untuk high end lah. Untuk high end, untuk yang jenis
suka tarik-tarik, okey lah, memang full selalu bawa laju-laju. Nak bagi support minyak, tak nak bagi letup-letup, bawa 2 lah. Aku suka yang 2 pusingan tu. Okey. Lepas tu, tu bahagian setting carburetor. Cara dia. Starting pilot jack dulu, starting motor. Tak apa, nanti kita buat tutorial lah. Nanti aku buatkan motor aku lah. Motor aku dah okey lah, tapi kita buat tutorial apa jadi kalau jadi ni, apa jadi kalau pilot jack besar. Pilot jack besar macam tadi lah. Pulas sikit naik atas sikit dia akan terus nak mati tu. Kalau pulas ke kiri terus nak mati tu, biasa pilot jack kecil. Kalau kita pulas satu pusingan je paling tu, tak cantik tu pilot jack kecil. Kalau kita pulas apa tercabut pun skru, enjin hidup lagi, pilot jack besar ataupun carburetor tersumbat. Kalau carburetor baru, maksudnya pilot jack besar lah tu. Tapi carburetor kau dah lama dah pakai, 10 tahun tak pernah servis, tersumbat ni, angin tersumbat, lubang ni kena cuci. Lubang pilot jack ni kena cuci dengan petrol. Ada beli alat dia yang macam dawai tu dengan berus kan, cuci tiup dengan mulut, puff sampailah keluar angin sini, keluar daki dia, pasang balik, memang dapat tune, memang cantik tune dia. Okey, main jack apa semua ni, jarum dia ni, spring dia, kena ni barang-barang je ni, tak ada masalah. Ni takung dia, ni lubang apa orang kata, tiang apa ni bang? Ni tiang untuk overflow bila minyak terlebih. Biasalah motor bergoyang, pelampung terangkat, minyak masuk lebih. Bila menyesap minyak takut tekanan dia tinggi, jadi minyak jadi enjin jadi bobok. Untuk elak enjin bobok, ia kena maintainkan paras minyak tersebut, paras ni maksimum. Jadi minyak ni akan masuk dalam lubang ni, akan keluar dekat sini. Yang ada kan paip yang kat bawah motor tu, tu untuk minyak petrol terlebih dalam ni. Dia terkeluar kat situ. Aku pernah buat tadah dalam satu bekas, tengok 1 minggu tu dalam sikit je, 1 ml 2 ml je mesti terkeluar punya. Maksudnya benda ni berfungsi lah. Mesti terkeluar 1 titis 2 titis sehari macam tu. Biasalah 1 2 titis sehari je. Yang carburetor aku lipat pipe tu ke atas. Plate pipe ni duduk sini, boleh nampak minyak tu banyak mana dah keluar untuk minggu tu. Seminggu dalam 1 cm berapa ml je keluar. Jadi okey lah, berfungsi lah pipe ni. Jangan tak berfungsi pula. Orang ni macam tak berfungsi, patutnya mesti keluar minyak sikit. Sebab motor kau kan bergoyang. Tipulah kalau tak keluar minyak sikit kan. Tapi bang, meniti-niti bang, banyak gila. Tu maksudnya pelampung kau ada masalah. Okey, pelampung ada masalah, susah pula. Susah kena setting pelampung. Pelampung setting ni kat sini. Ni pelampung dia ada jarum ni, slide ni, tarik je. Tarik slide ni, dapat slide ni kan, letak sini. So ambil pelampung dia, tada, ni pelampung dia. Pelampung ni control by tu jarum. Jatuh dah jarum ni. Okey, ni jarum dia, valve dia macam valve itu. Nampak valve ujung hitam tu. Okey, ni tempat tutup lubang tu dikawal oleh pelampung. Jadi benda nak setting level, benda ni. Kalau yang ni tak ada nak setting sebab dia plastik, dia memang fake lah. Mungkin kau boleh weight orang kata, panggil weight tekan bagi dia penyek ke apa semua kan. Tapi yang ni fix, so tak ada masalah sebenarnya. So far aku pakai carburetor ni memang fit, tak ada masalah, fit memang tepat. Kalau yang jenis boleh adjust, biasanya buat daripada besi benda ni, boleh weight, boleh alter besi tersebut. So yang ni tak ada masalah. Okey, so barang-barang di sini dah kena barang dah. Okey, tak ada masalah. Slide pun tak ada masalah, dia okey je. Lepas tu ada orang tanya, bang, carburetor saya bila bawa laju ada air kat luar ni bang, air macam sejuk gitu. Normal. Okey, jangan terkejut, ada air basah macam ada air batu kat dalam ni. Memanglah sebab dia kondensasi. Normal, dia ada air, ada petrol ni atas, memang sejuk. Bila sejuk, carburetor sejuk gila, memang ada air macam air batu kat dalam gelas. So ada air kat luar gelas yang ada air batu tu kan. Normal lah, tak ada masalah. Ada orang takut lah, carburetor rosak ke, ada air kat luar. Tak ada masalah, jangan air masuk dalam sudah. Okey, jangan bimbang, tak ada masalah bang. Boleh kita buat open bang. Open, kita buang slide ni. Ni aku buang ni. Ada kan? Cuk yang butterfly tu. Aku buang, tak pakai. Alah, enjin kecil ni tak perlu pakai cuk pun, hidup je. Tak ada masalah. Dia dulu cuk ni sebab minyak susah nak naik. Minyak dulu kan pekat. Lepas tu enjin ni dulu kan jenis yang susah nak start. Banyak masalah sekarang ni, tak ada masalah. ESP yang apa semua tak perlu pakai cuk. Okey je, cuk aku buang, butterfly dia aku buang. Jadi skru je buang, tarik benda tu. Betul, butterfly tu tarik ke depan. Itu je. Ada skru dia. Dia gini, buang butterfly tu, ada skru kat butterfly, buang skru. Tinggal batang dia saja kan. Batang tu tarik keluar. Kepingan tu boleh keluar kat sini. Itu je cara nak buka. Dia bagi flow. Kau review tentang carburetor ni terbaik, senang gila nak setting. Aku tak pernah tukar. Aku tukar main jet, pilot jet aku kekal sampai ke sudah. Daripada spek 53, 54. 56 aku pakai. 56 yang tak cukup nafas tu. Aku rasa macam boleh pergi, tapi carburetor ni limit. Kata pakai slide besar bang, sama je. Sebab ni kecil, ni 24. Nak besar kena 28. Buang getah ni 28.
Sebab tu pakai PWK. Lepas tu dia punya tengkok aku alter dia jadikan 28. So nak pakai carburetor ni tak boleh dah. Nak pakai balik carburetor ni kat tempat tak boleh dah. Memang getah ni duduk dalam lubang. Jadi rugi. Jadi carburetor ni untuk aku jual Nanti aku masuk kat Mudah Dokong, aku jual carburetor ni. Okay, itu saja so far. Untuk next nanti aku akan buat tutorial untuk tune kat motor senang. Tapi itu carburetor slide petak yang ada power jet. Lepas tu macam mana nak setting power jet cepat sikit trigger macam mana kan. Nak buat open ke close. Jadi kena nak cepat trigger kena pakai filter depan ni. Air filter open port tu. Tak kisah aku buat macam mana. Adakan air filter jadi power jet tu akan trigger lebih cepat sebab tekanan dia rendah sebab ada filter, ada obstacle kat sini, rintangan angin. Jadi dalam jadi vacuum sikit, jadi balik jet power jet cepat naik half throttle, bukan half throttle dia kena full throttle kat baru naik. Dia tidak semudah yang disangka tapi cepatlah sikit trigger. Okey, tapi kena kontrol je kalau dia cepat sangat trigger kau orang kena kecilkan pipe. Aku ada orang tanya, bang macam mana nak alter power jet? Power jet saya macam cepat sangat naik bang, saya pakai filter cepat sangat. Asal tak apa tahu ada orang kata orang kena cabut filter. Saya kalau cabut filter tak suka bang, motor selalu jam piston, pakai tak sampai 5-6 bulan piston tak cantik dah cala-cala dah, tak tahan. Jadi pakai filter sampai sekarang tahan, tapi tukar carburetor power jet pakai filter orang kata tak boleh sebab power jet tu naik cepat sangat, minyak dia trigger cepat sangat. Cara nak kontrol power jet tu kau kena pakai pipe tu, kau kena alter pipe tu, clamp benda pipe tu. Sebenarnya aku suka pakai pipe, lepas tu aku sumbat lagi satu straw dalam tu. Straw yang susah nak cerita tu. Dia gini kontrol pipe ni. Kontrol pipe ni kau kepit ke apa semua, ada valve ke, kalau pakai valve lagi cantik, pulas pulas valve ke, ataupun ada orang pakai yang aquarium punya, tapi aquarium tu kena tengok. Kalau kena petrol dia cair jangan. Hose dia ada tu. Tapi kontrol hose tu je. Aku suka kepit-kepitkan hose tu. Kepitkan hose ke clamp ke, ada satu skru tu macam mana nak cerita aku suka sumbatkan benda dalam tu jadi kecilkan pipe dalam tu aku suka sumbat. Okay, salah satu aku suka sumbat dalam tu adalah, ingat lagi dalam elektronik dia ada satu alat connector yang tembaga tu yang sambung skru tu. Skru tu aku tarik benda tu, aku sumbat dalam tu, dalam skru tu. Jadi power jet ni jadi lubang dia ada tersangkut ada satu silinder kecil dalam tu. Jadi minyak tu obstacle sikit, susah sikit nak naik. Kurangkan dia punya minyak masuk kat power jet. Tu cara aku lah. Tapi sekarang ni so far power jet aku okey. Yang carburetor lama yang kawan-kawan aku semua aku buat macam tu. Sebab pulas je separuh power jet dia naik zoom. Kacau ni. Cabut pula tak sedap. Cabut pula ujung tu macam tak cukup minyak. Jadi power jet kena pasang juga, cuma nak lambat sikit trigger dia, kurangkan. Pasang lah. Pakai satu silinder kecil tu, sumbat satu. Okey, macam laju lagi. Sumbat dua pipe. Dua benda sumbat dalam pipe tu baru pasang. Benda tu akan kontrol. Jadi lubang kecilkan lubang tu. Cara aku macam tu, sumbatkan benda tu dalam pipe power jet. Ada hose power jet tu, sumbatkan sesuatu yang bentuk silinder kecil. Masuk dalam. Makin banyak sumbat makin slow lah flow dia. Slowkan tu, fikir logik. Nak slowkan flow pipe tersebut, kecilkan pipe tu ataupun sumbat sesuatu silinder yang lebih kecil ataupun pakai pipe yang lebih kecil. Jadi slow sikit power jet dia. Tak perlu nak tukar power jet susah nak cari. Dia punya macam pilot, bentuk dia pilot jet kecil gitu, bentuk power jet punya setting. So susah nak cari nombor dia Jadi kau setting kat situ je. Alter pipe tu, keluasan pipe tu sumbat satu benda. Lepas tu kalau nak tahu senang aku kepit macam tu, blow kurang sikit dah cantik gitu je. Nak tahu dia punya flow. So control dia punya flow power jet tu secara manually kat hose duduk sinar tu kan. Tu cara dia. So benda-benda lain nanti kita boleh tengok kat motor lah, InsyaAllah. Esok ke lusa ke, InsyaAllah. Kalau ada masa, sebab aku tak ada masa sangat nak buat. Sebab benda tu exhaust aku bising, nak kena cari tempat juga. Okey, apa-apa itu saja berkaitan dengan carburetor simple. Tapi finishing dia cantik loh. Finishing carburetor ni padan dengan harga. Harga dia lagi mahal. Ni harga dia ni 90 lebih. Harga slide petak aku 70 lebih. Lagi mahal daripada slide petak. Sebab dia sangat senyap, sangat mudah nak setting carburetor ni. Tapi biasalah, bila kita up spec tak support tapi nak macam mana, tak apa, aku pun tengah pagi-pagi nak jual ni. Pilot jet 40, main jet 85, support 53 hingga 56, standard hingga 56. Okey, cuma 56 tu bergantung pada setting kau orang lah. Setting kau orang, tapi boleh support je. Nak sedap 53 yang ni. 53 terbaik. 53 terbaik. Spec 53 terbaik. Plug and play saja kat ES Padding sebab dia ni skru dia sama. Masuk je. Cuma bahagian modi sikit je kat sini je. Cuma kena tambah hose. Aku cakap tambahkan satu macam ni. Ada tambah skru lah banyak-banyak. Skru 10 banyak-banyak susun sini. Nak bagi tinggi sikit. Sebab dia dikari-kari longgar-longgar. Lepas tu selebihnya kalau longgar sikit-sikit tu, kau bawa counter dekat sini. Kat atas ni. Ada kan? Adjuster tu. Bawa je.
pastikan dia rapat sikit, gada-gada sikit sebab clear ni terlalu banyak masa letak skru tu. Okey, itu saja untuk carburetor. Okey, apa-apa soalan pasal carburetor ni bolehlah nanti aku akan jawab dekat video seterusnya kot, practically ya. Okey, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.